ni sebenarnya saya cuma nak ambil masa hampa sat saja nah, dalam 5 minit macam tu lah nah, untuk saya nak menjawab soalan yang dihantar di saya punya page, yang mana saya cuma nak ambil untuk soalan mut'ah sahaja. Mana saya dah kelaskan dah soalan mut'ah, yang mana saya faham soalan yang diajukan kepada saya di page saya lah. Dan pada hari ini saya cuma nak menjawab untuk kes mut'ah sahaja. Untuk soalan-soalan yang lain saya akan jawab pada hari yang lain lah. Cuma saya tak boleh nak jawab banyak-banyak tu bukan apa, sebab saya nak fokus kepada mut'ah ni. Sebab satgi dia jadi cacah merba. Satgi kalau kita boh semua soalan pada hari yang sama, satgi dia tak faham. Jadi saya cuma nak beri sedikit penerangan lah. Satgi kalau panjang lebar, satgi dia jadi kelas. Dia jadi kelas. Bila jadi kelas satgi dia ambil masa yang panjang. Saya cuba menjawab lah. Okey. Cuma soalan dekat sini yang bertanya mut'ah tu apa dia? Okey, saya cuma nak bagi tahu mut'ah ni sebenarnya ialah sagu hati lah, yang dibayar oleh suami kepada isteri setelah berlakunya perceraian, ataupun kita kata setelah berlaku talak lah ke atas isteri. Yang mana mut'ah ni sebenarnya kita nak kata dekat sini lebih kepada penghargaan lah, yang mana suami ni bagi dekat isteri selama mana yang dia telah berkhidmat lah dekat suami dan anak-anak. Kalau tak ada anak sekalipun boleh dapat mut'ah. Jangan kata bila tak ada anak je tak boleh dapat mut'ah. Makna kata salah lah kalau kita berfikir macam tu. Sebenarnya mut'ah ni dia bukan spesifik kepada wang semata-mata. Mut'ah ni harta pun boleh. Contoh kalau suami kata aku nak bagi dekat hang sebuah rumah, sebuah kereta, sebuah motosikal. Jadinya boleh, tak ada masalah. Tak semestinya duit. Kena ingat kat sini, tak semestinya duit. Okey, sekiranya kalau contohlah saya kata dekat sini soalan kalau suami meninggal boleh tuntut mut'ah tak? Okey, kalau suami meninggal mut'ah tak boleh tuntut dekat mak mertua dekat pak mertua kau dia selagi mana hidup. Jadinya kalau suami hidup, anak kita boleh tuntut mut'ah lah. Satgi kalau kita pergi minta dekat mertua, satgi dia jadi kacau lah. Jadi tak sesuai lah. Mut'ah ni sepatutnya kena minta dekat suami sajalah. Sebenarnya bergantung kepada beberapa syarat lah mut'ah ni. Cuma saya nak ingatkan mut'ah ni sebenarnya dia bukan pampasan yang kita boleh minta melampau-lampau. Kita geram kat dia, kita tibai mut'ah tinggi-tinggi. Yang tu tak betul lah. Sebab mut'ah ni kita hendaklah menuntut sekadar mana hak kita yang relevan, yang munasabah. Sebab tu saya kata kita nak pergi minta mut'ah dekat mahkamah, kalau kita tak tahu sekalipun, tolong dapatkan khidmat nasihat guaman. Sebab bukan apa, satgi kita jadi kita macam seolah-olah kita pergi tibai minta tinggi-tinggi supaya dia boleh bayar kat kita banyak tu. Tidak, mut'ah ni sebenarnya dia bergantung juga kepada takat kemampuan suami. Jadinya dekat sini kita nak bagi tahu kata mut'ah ni kok manapun kita menuntut pastikan yang munasabah sahaja. Soalan seterusnya, kiranya kalau tiada persetujuan, macam mana mahkamah menentukan pembayaran? Okey, sebenarnya mut'ah ni dia tak ada kadar form, kita tak guna apa-apa formula lah yang ditetapkan. Jadinya kita tak boleh minta tinggi-tinggi lah sebab sekali kalau kita minta tinggi-tinggi, beban pembuktian dekat isteri tu tinggi. Berpatutan ataupun berpadanan dengan tuntutan yang kita minta yang tinggi tadi tu. Sebab tu kata kita minta takat sepatutnya yang munasabah lah. Cuma yang kita boleh kata dekat sini, tak ada apa-apa spesifik formula, tak ada apa-apa kaedah penentuan kadar mut'ah. Semuanya berdasarkan takat mana pembuktian, takat mana keterangan isteri terhadap suami untuk membuktikan setakat mana suami dia boleh bayar. Okey, soalan seterusnya, soalan dekat sini saya faham. Mungkin dia tanya berkaitan dengan macam mana mahkamah pertimbangkan yang
ada seorang ni bertanya, mungkin soalan tu tak kena lah. Okey, mungkin si isteri ni menyebut berkaitan dengan pertimbangan mahkamah. Okey, mahkamah ni ni saya bercakap berdasarkan pengamalan saya sebagai peguam syar'i kepada anak guam saya lah. Yang mana mahkamah melihat kepada kemampuan suami, dan masa yang sama kita nak bagi tahu dekat sini alasan seterusnya, kita melihat kepada tempoh kahwin, tempoh pernikahan kita berapa lama, dan dalam masa yang sama kita boleh kata dekat sini setakat mana isteri menjaga kebajikan anak-anak, kebajikan rumah tangga, takat pengorbanan isteri tu dalam rumah tangga. Dan masa yang sama lain-lain yang difikirkan munasabah lah, macam taraf pendidikan tu pun mahkamah mengambil kira. Dalam masa yang sama melihat juga dengan taraf perkahwinan. Maksudnya dalam tempoh perkahwinan tu pihak-pihak ni taraf kehidupan mereka macam mana, tu pun mahkamah mengambil kira juga. Soalan yang seterusnya yang saya dapat, okey, dekat sini kalau nak tuntut mut'ah tu dekat mana? Okey, kalau mut'ah melibatkan 100,000 ke atas, makna kata mut'ah tu dituntut di mahkamah tinggi lah. Dan kalau bawah 100,000 dituntut di mahkamah rendah syariah. Okey, soalan seterusnya berkaitan dengan kalau kedua-dua belah pihak setuju, makna kata suami dengan isteri ni setuju, perlu dah nak bawa ke mahkamah. Okey, dia senang macam ni. Kita ni untuk menjaga kedua belah pihak, orang kata win-win situation lah. Makna kata suami pun boleh menjaga apa haknya dan isteri pun boleh menjaga haknya. Yang mana kita tak mahu dah lepas-lepas ni berlaku ungkit tak sudah, kita kata. Jadi kita boleh bawa kita punya persetujuan bersama kita ni ke mahkamah di hadapan hakim untuk direkodkan. Kalau tak tahu sekalipun nak buat macam mana, boleh, tak ada masalah untuk kita nak cari peguam. Sebab memang tugas peguam ni untuk memudah ataupun kita kata pemudah cara lah untuk menyelesaikan kes-kes yang berbangkit yang berkaitan dengan mahkamah syariah lah. Jadi taklah salah kalau kita nak lantik peguam walaupun dalam persetujuan bersama. Bukan apa, sebab zaman sekarang ni kita nak bagi tahu, kita ni ada dua jenis kawan. Kawan positif dengan kawan negatif. Kita bimbang sekiranya kawan negatif mempengaruhi kita. Kita dah dapat dah mut'ah kan tu, dia nak pergi minta lagi sebab tak ada hitam putih. Jadi kita tak mahu macam tu. Sebab tak adil lah kan. Bila contoh suami dah bagi dekat kita, contohlah saya kata dia dah bagi gelang, dia dah bagi motor, dia dah bagi kereta sebagai mut'ah. Kita pun dah menerima. Tiba-tiba kita nak minta lagi mut'ah. Bagi saya tak munasabah lah dengan permintaan kita tu. Macam mana sekalipun bila ada persetujuan, setakat tu sahaja. Okey, sebaiknya kalau tanya pendapat saya lah, hendaklah direkodkan supaya kita tak mau dah ada mengungkit selepas ini. Tak kisahlah dia pihak isteri ke, pihak suami ke, kita ni kadang-kadang kita manusia ada membuat kesilapan. Cuma kita tak perasan perbuatan yang kita buat tu tak betul. Okey, ada yang bertanya dekat saya kalau nusyus boleh dah dapat mut'ah. Okey, dia macam ni. Sebenarnya nusyus ni kita melihat juga isu nusyus ni bukannya terus nusyus terus tak dapat mut'ah. Tidaklah sebab saya nak kata tak dapat pun, saya pernah lalui kes tuntutan mut'ah yang berkaitan dengan isteri nusyus. Jadi masih dapat setakat mana haknya. Jadi kalau saya meraihkan sekiranya mana-mana peguam mengatakan nusyus ni tak dapat mut'ah, kita tengok isu macam saya kata tadi. Tengok kenapa dia berlaku nusyus. Kenapa isteri tersebut diisytihar nusyus. Jadi kena lihat juga syarat-syarat tertentu untuk seorang isteri tu, walaupun dia nusyus, dia dapat mut'ah. Sebab nusyus ni kalau kita faham, dia menghalang nafkah. Mut'ah ni bukan nafkah. Jadi
saya meraihkan mana-mana pendapat, tapi kita janganlah kata oh peguam tu tak betul, oh peguam ni tak betul. Sebenarnya setiap negeri penghakiman dia lain-lain. Mungkin pengamalan peguam tersebut di negeri tersebut, pengamalan mungkin saya di negeri saya. Jadi kita meraihkan yang mana yang berhak setakat mana yang mahkamah bagi. Bukan kita nak pukul rata je. Kita kena tengok dulu fakta kes, isu kes yang berbangkit. Sebab undang-undang ni kita kena pakai. Bila kita kata kita kena pakai, kita cuba cari setakat mana hak masing-masing, sama ada suami ataupun isteri. Kita tak boleh pukul rata. Okey. Jadinya ada tanya dekat saya, kalau isteri tu seorang yang berkerjaya, dia layak dah dapat mut'ah. Okey. Tak kisahlah dia doktor ke, dia lawyer ke, dia lecturer ke, dia suri rumah sepenuh masa ke, dia makcik kiah ke, seorang peniaga, mut'ah ni tetap dapat selagi mana berlakunya perkahwinan antara kedua belah pihak, suami dengan isteri lah. Okey, jadinya tetap dapat walaupun isteri seorang yang berkerjaya. Bagi saya kalau tak dapat tu tak boleh lah kita nak kira kerjaya tiba-tiba tak boleh dapat sebab isteri kaya raya. Tak munasabah. Jadi masih layak selagi mana ada hak isteri tersebut. Okey, macam mana sekalipun lihat kepada yang saya sebut tadi, pertimbangan mahkamah terhadap syarat-syarat dia apa yang saya sebut tadi lah. Kalau saya ulang dia jadi masa panjang, sebab dia jadi kelas. Macam saya kata tadi, bila panjang sangat, panjang lebar segini, dia jadi kelas. Dia bukan jadi pencerahan. Jadi tengok balik tadi yang saya ulang tadi. Okey, soalan yang seterusnya, tak apalah, soalan akhir yang bertanya berkaitan dengan jumlah. Kalaulah tak ada persetujuan bersama, mahkamah sendiri yang akan tetapkan. Makna kata kadar pembayaran mut'ah itu ditentukan oleh mahkamah selepas perbicaraan. Makna kata selepas kedua belah pihak dah bagi keterangan, kedua belah pihak dah jawab dah bagi pembuktian dan sebagainya, sehinggalah ke peringkat penghujahan bertulis maupun lisan. Jadi selepas pada tu keluarlah keputusan. Keputusan ni mahkamah yang tentukan kadar sekiranya suami isteri tu tak dapat mencapai persetujuan bersama berkaitan dengan mut'ah. Sebab mut'ah ni boleh dibincang sebab setengah negeri, setengah mahkamah mut'ah ni dimasuk ke dalam majlis suluh sebelum disebut di hadapan hakim syar'i. Okey, jadinya mahkamah yang akan tentukan kadar. Okey, dan ada tanya juga, boleh tak last saya ambil soalan, boleh tak dibayar secara ansuran? Okey, mut'ah ni sebenarnya boleh dibayar secara ansuran. Contohlah mahkamah tetapkan pembayaran 10,000 suami kena bayar dekat isteri untuk mut'ah. 10,000 nak bagi sekedebuk memang tak ada. Sebab rate dekat Malaysia pendapatan kebanyakan suami basic ada yang 2,000, 1,500, 1,200. Jadi besar kemungkinan ataupun kebarangkalian suami pun ada komitmen yang lain. Jadi boleh dan dibenarkan untuk bayar ansuran selagi mana munasabah lah. Janganlah sebulan RM10. Kalau saya pun saya melompat. Kalau saya jadi isteri kepada suami tersebut, kan sebulan RM10 tak munasabah lah. Kalau sebulan 100, sebulan 200 masih relevan lah. Tengok jumlah mut'ah, keseluruhan mut'ah berapa suami patut bayar. Okey, kalau kedua belah pihak setuju, maka bolehlah kita rekodkan persetujuan tersebut. Kalau mahkamah yang tentukan berapa pembayaran bulanan, kalau isteri tak setuju, boleh tak buat rayuan? Mut'ah ni boleh nak buat rayuan, boleh kita nak appeal ke peringkat seterusnya untuk rayuan. Tetapi kalau kita menilai pendapatan suami pun sebanyak tersebut,
kita akan menasihati sama ada patut untuk bawa ke rayuan ataupun tidak. Nah, sebab tu saya kata mendapatkan khidmat nasihat guaman ni tak semestinya kita nak lantik. Nah, sebenarnya kita nak sebaiknya ada peguam lah untuk mutaah ni, sebab kita nak tentu kita nak minta kita punya setakat mana kita punya hak. Nah, boleh. Nah, saya tak nafikan ada yang bawa sendiri dan sebagainya, tetapi yang tu saya tak mau komen apa-apalah. Nah, terpulang kepada masing-masing. Cumanya untuk mendapatkan khidmat nasihat sepatutnya patutlah supaya kita tak lari kepada landasan yang utama berkaitan dengan mutaah. Mutaah ni bukan nak macam nak tuntut insurans, nak tuntut pampasan. Kau punya kita tuntut dekat dia sampai 100,000, 200,000. Bila kita tanya berapa pendapatan suami pendapatan dalam 2,500. 200,000 macam bayar rumah. Sebab tu kata kalau 2,500 pendapatan suami, besar tu beban pembuktian untuk isteri lampirkan ke mahkamah. Jadi sebelum kita nak tuntut mutaah ni, tolong fikir masak-masak lah. Berapa relevan ataupun munasabahnya untuk kita menuntut mutaah. Sebab mahkamah ni dia akan bagi setakat mana hak kita. Nah, kalau mahkamah melihat kata dah tuntut banyak-banyak tapi tak ada bukti yang kita boleh kemukakan, tak ada keterangan ataupun tak ada lah apa-apa saksi ke apa yang boleh mengiyakan 200,000 kita tu, kita dah rasa macam merepek. Nah, bila sebut merepek ni, ialah kalau kita fikirkan mana boleh bayar balik kalau kita nak kata kita punya pengorbanan sebagai isteri. Nah, sebab tu kita panggil sagu hati, kita bukan panggil insurans. Nah, kita bukan panggil pampasan. Sebab kebarangkalian boleh orang kata boleh memberi penindasan pula dekat suami tu kalau dia memang tak mampu betul-betul. Nah, jadi sebelum kita tuntut tu, kita fikir dulu, nah, yang mana sesuai dengan kita punya taraf perkahwinan kita. Nah, okey. Jadi setakat tu je lah soalan yang saya faham, yang saya nampak. Yang mana yang selepas ni nak tanya saya soalan, boleh tanya. Tapi pastikan saya jawab soalan tu lah. Bukan apa, sebab kadang-kadang hampa hantar dekat saya punya inbox, page ataupun komen dekat saya punya status, kadang-kadang tak dapat notification. Tiba-tiba saya dapat SMS yang marah saya sebab saya tak reply. Jadi kadang-kadang saya kata mana saya tak dapat pun SMS tersebut. Jadi tolonglah pastikan selepas ni kalau nak tanya, tengok saya sin ataupun saya tak sin. Bila tak sin ni, bila unseen ni, tolong apa orang kata tanya lagi soalan kat saya supaya saya tak terlepas pandang. Sebab banyak soalan, cuma saya nak kena pilih balik untuk saya jawab lebih terperinci. Jadi kalau nak tanya boleh call dan sebagainya lah, dan tu terpulang lah. Tapi kalau boleh berkaitan dengan isu rumah tangga ni, tolong tanya private lah, jangan cerita dekat media sosial. Saya kalau boleh, saya nak hampa elokkan cerita benda yang berkaitan dengan isu rumah tangga ni di komen. Tolong secara personal. Okey. Jadi untuk mutaah itu saja yang saya nak jelaskan. Yang mana yang saya terlupa nak jawab, yang mana saya orang kata apa, terlepas pandang soalan ataupun terlepas pandang apa-apa berkaitan dengan mutaah ni, boleh tanya saya kemudian. Apapun saya harapkan apa yang saya jelaskan sebab sedikit ni memberi jawapan lah kepada isteri yang mana yang masih teragak-agak nak tuntut mutaah dan sebagainya. Mutaah ni memang hak isteri, memang hak isteri lah selepas berlakunya perceraian. Yang mana kita masih melihatlah syarat-syarat yang dibolehkan seorang isteri tu mendapat mutaah. Macam saya kata tadi, bab nusyus memang dapat juga mutaah, tetapi kita kena semak balik setakat mana setakat mana nusyus tu lah yang si isteri disabitkan. Okey, jadi kalau tak ada apa dah, yang tu je lah penerangan daripada saya. Sebab tak boleh nak cakap lama-lama, sebab sekali dia jadi berletiak. Sebab
kesianlah pada yang nak tengok video ni tapi tiba-tiba data tak cukup. Jadi saya tak boleh nak merepek panjang. So soalan yang akan datang saya akan jawab berdasarkan tajuk-tajuk nah, sebab saya tak mau jadi cacah merebah campur habis nah. Jadi saya fokus pada mutaah saja soalan apa nama penerangan kali ini. Itu saja. Assalamualaikum.